Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Ba'd. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Kata Musannif rahimahullah ta'ala wa ala alihi wassalatu wassalamu, atau daripada Sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi. Mudah-mudahan rahmat yang Allah Ta'ala beri dengan ta'zim tu, begitu juga kesejahteraan daripada setiap malapetaka, penyakit dan kekurangan. Ala alihi, kata keluarga Nabi SAW. Murad alihi, asal dia dalam kaedah lughah ni, ali aqaribihi adalah aqarib. Jangan pun dia datangkan belakang tu, aqaribnya mana? Al-mu'minin, yang mu'minin. Jadi aqarib yang ghairu mu'minin tak masuk dalam ali Muhammad. Memang kaedahnya tu. Jangan pun asal lughah mesti tak panggil ali, mesti aqarib. Maksudnya dia dalam bab nasab. Dan nak panggil khasnya pada Rasulullah, Ali Muhammad, mesti yang mukminin. Dan nak kenal siapa Ali ni, min Bani Hashim wal Muttalib. Tu kebanyakan ulama kita syarah inilah Ali Muhammad SAW. Kalau Syiah dia faham daripada keturunan Sayyidina Ali ya. Tu pun yang mana geng-geng dia. Kita jumhur ulama, Ali Muhammad ni ialah daripada Bani Hashim Bani Muttalib, termasuk daripada Ali Muhammad, isteri dia masuk dalam Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu Bani Hashim Bani Muttalib tak boleh terima zakat pasal dia termasuk dalam Ali Muhammad. Bani Hashim Bani Muttalib dia tak ada hak zakat, tapi dia ada hak faid dan ghanimah. Ada pembahagian faid ghanimah yang hak mereka. Waqila qala ba'duhum, maksudnya ada qil yang menghuraikan siapa Ali Muhammad ni. Hum Alu Muhammad ni ila kullu mu'minin fi maqami du'a. Dia adalah setiap orang yang beriman. Ada yang kata Ali Muhammad ni ila kullu mu'min. Jadi kita masuklah keluarga Nabi. Tapi makna kan Ali ni dengan makna kullu mu'min fi maqami du'a, dalam bab doa saja. Asal lughah dia takkan pergi pada Ali ni adalah dengan makna kullu mu'min, tapi Ali mesti aqarib wa nahwihi. Jadi dia maqam doa wa nahwi, dan seumpama doa. Dia kata maqam doa mahal khilaf adamil qarina. Betul lepas dia lah, kita pun tak berhati tu. Saya tak pandang syarah tu. Wakhtira, dan dipilih di khabarin da'if, bagi satu hadis yang da'if, fihi, padanya pada qil tu. Boleh situ domir, atau fihi fi tafsiri ali bi makna kulli mu'min. Wa jazama bihi Nawawi fi syarh Muslim. Dan telah jazam oleh Imam Nawawi bihi, dengan dia, dengan qil ini dalam kitab syarah Muslim. Di Sahih Muslim ada syarah yang dikarang oleh Imam Nawawi, panggil syarah Muslim, Sahih Muslim di syarh Muslim. Dengan syarah Imam Nawawi. Apa saya sebut ni? Wa sahbihi, begitu juga mudah-mudahan sallallahu alaihi wasallam bukan saja pada Ali Muhammad, tapi pada para sahabat Nabi. Hum, dapat dia sahbihi ni, wa huwa sahbihi ni ismu jam'in, ila isim jama'. Ataupun yang kaum yang kita baca kemarin, isim jama' maksudnya kalimah tu walaupun dia mufrad tapi makna dia ramai. Dia sahbin, walaupun mufrad jama' dia ashab, tapi sahbin takkan panggil sahbin melainkan dia kumpulan ramai. Macam mana kaum tak dipanggil kaum melainkan ramai pun panggil kaum. Seorang tak panggil kaum. Umat, mana ada umat tu seorang,
Tapi kalimah ummat tu mufrad kan. Yang ummat tu mufrad. Yang tu dipanggil isim jamak. Dia ismu jam'in li sahibin, bagi siapa yang bersahib, siapa yang bermusahabah. Jadi sahbihi itu bermakna sahabi, dengan makna sahabi. Ini pun kita tengok syarah-syarah dia ni, kenapa macam ni, kenapa macam ni, kenapa macam ni, kenapa maknakan sahbihi dengan makna sahabi. Dan kita tak perhati puluh-puluh kita baca je lah kan. Pasal dia pasti ada makna lain. Kalau sahbin, itulah ada makna apa. Tapi murad sahbin di sini adalah sahabi. Itu pun macam-macam bahas tu. Saya pun tak peduli kan bahasa lughah-lughah ni, pasal tak malas nak bahas. Nak syarah, tengok syarah pun malas. Wahuwa, baik, siapa dia sahabi? Makna sahabi ni kita pakailah, tapi nak kata sahbin, kenapa tak terus kepada sahabi ke apa? Tapi dia pakai sahbin dengan makna sahabi. Itulah macam ni, pakai macam ni, kenapa? Adalah sebab-sebab dia tu. Wahuwa, kata dia sahabi ni, ila man ijtama'a mu'minan bi nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Dia ialah siapa yang berhimpun, ijtima', maksudnya dia ada al-luqi, dia bersama, ada kebersamaan, duduk setempat, ijtama'a mukminan, hal keadaan beriman, binabiyina, dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu Uwais Qarni walaupun sezaman dengan Rasulullah, tapi tak pernah ijtama'a dengan Rasulullah. Dia tak pernah bertemu, tak pernah ijtima' dalam satu majlis. Walaupun dia pergi nak cari Rasulullah, tapi Rasulullah tak ada di rumah pada masa tu. Jadi dia tak bertemu dengan Rasulullah. Dia tak dapat pangkat sahabi, tapi dapat pangkat tabi. Jadi untuk nama sahabi mesti ijtima' dan mukmin. Untuk Abu Jahal, Abu Lahab tak dipanggil sahabi pasal tak ada mukmin, tak ada iman. Walau a'ma, walau kana man ijtama'a mu'minan tu, dia a'ma, buta sekalipun. Walaupun dia tak lihat Rasulullah, tapi dia ijtima' dengan Rasulullah. Macam Abdullah Ummi Maktum kan, sahabat Rasulullah yang buta tu. Dia walau a'ma wa ghaira mumayyizin, dan tak mumayyiz. Jadi mereka yang pada zaman Rasulullah bertemu Rasulullah, mereka masih kanak-kanak. Rasulullah wafat pun mereka masih kanak-kanak. Sahabi namanya sahabi. Syarat dia ijtima' mukminat. Al-faizina biridallah. Jadi siapa dia Ali dan sahabihi ni, al-faizina. Kalau ikut dekat ni, faizin ni naat bagi sahabi. Para sahabat yang faizin. Satu dia kata sahabin tu isim jamak, datang naat dengan jamak, menunjukkan makna sahabin tu jam'in, walaupun lepas dia mufrad. Mereka ni ialah golongan yang faizin, yang cemerlang biridallah, dengan dapat ridha Allah Taala. Allah Taala lagi pangkat radhiyallahu anhu wa radu anhu. Sifatun liman zukir. Dia adalah naat bagi man zukir. Jadi kalau itu faizin, naat bagi Ali dan juga sahabi. Wa ba'du. Dan selepas pada itu, ya ba'dama taqaddama minal basmalati wal hamzalati. Selepas daripada pasal ba'du ni, kalau kita baca dia saja, kena baca dengan mabniu ala dhammi, dan kita qasatkan mudhaf ilaih yang kena buang. Pasal wa ba'du ni dia kalimah zaraf yang takkan dia boleh berdiri sendiri melainkan ada mudhaf ilaih selepas dia. Biasanya kita baca ba'du lah, baca ba'da ada tempat. Tapi kalau kita baca dengan buangkan mudhaf ilaih dia dan niatkan ada makna mudhaf ilaih, baca wa ba'du min qablu. Kalau dia ada mudhaf ilaih dia pada lafaz, yang tu ikut i'rab lah. Min qabli an ya'tiya yaum, min ba'di ma tabayyana, min ba'di min ba'di ismuhu Ahmad. Tu memang baca, kalau ada mudhaf ilaih dia sebut, yang tu memang baca jar. Tapi bila tak ada, dia mabni. Jadi mabni kena cari siapa mudhaf ilaih yang mahzuh. Jadi wa ba'du ni ai wa ba'dama,
Jadi bila nak baca dengan ada mutawalih, yang ni kena baca ba'da. Tapi kalau dalam matan tu wa ba'du. Ai masuk wa ba'du tu ai ba'da ma taqaddama minal basmalati wal hamdalati was salati was salami ala man zikir. Ini pun syarah kitab ni bila ba'du amma ba'du ni mesti ba'du ni selalu macam ni tak panjanglah syarah tu. Fa hadza al muallafu hadir zihnan. Yang ni saya ngaji kalau duduk dengan Datuk tu sampailah ni ingat pasal dia memang syarah macam ni. Dia sebut bila hadza ya mastahdara fi zihnil musannif. Tu dia disebut ni hadza ini. Jadi kita baca tu yang tu matan lah. Perkataan matan masa duduk dalam kurungan. Ini kata dia mukhtasarun adalah satu mukhtasar. Satu kitab kitabun mukhtasarun atau matnun mukhtasar, matan yang diringkaskan. Kalau asal tu hadza mukhtasar tu khabar. Ini adalah satu mukhtasar. Jadi hadza tu musyarrul ilaih dia kat mana? Dia kata al muallafu al hadiru zihnan. Dialah yang dikarang, yang hadir zihnan fi zihni. Pada zihin musannif. Maksudnya dia tunjuk tu syarat apa yang ada dalam kepala dia. Itu kot bahasa mudah dia. Satu banyak tempat kalau dalam baca kaedah kita baca kitab ni, kalau kita tanggungkan pengarang dia tulis khutbah kitab dia di awal, lepas tu baru dia mengarang. Semua yang dia kata hadza mukhtasarun, hadhihi risalatun, semua isi-isi isyarah dia musyarah ilaih kepada al-mu'allafu hadir zihnan. Saya duk apa mulut dia mastahdara fi zihnil musannif. Ya. Jadi tunjuk tu pada matan Qurratu Ain lah. Baik, apa makna mukhtasar? Dia lah qalla lafzu qalla lafzu lafaz barang perkara yang sebuah kitab matan yang qalla lafzuhu, yang sedikitlah lafaz dia, wa kasura ma'nahu, dan banyak makna dia. Selalunya mukhtasar ni pada kalau nisbah kitab yang bernama matan tu memang mukhtasar. Matan Abi Syuja', matan Jurumiyah, memang mukhtasar. Dan baca mukhtasar sebenarnya lagi susah daripada baca syarah dan baca hasyiah. Hasyiah dia terang sebiji-sebiji. Baca matan semua kau nak kena pakai. I'rab semua, takdir, afwas, banyak. Antara mukhtasar tu Quran. Antara mukhtasar hadis. Hadis mukhtasar tu. Tapi peliknya dia orang ni baca Quran hadis boleh faham. Tadi kita geram kita sebut kat situ kat dia orang ni. Dia orang ni baca Quran hadis faham. Baca kita Arab tak faham. Belakang tak boleh. Saya geram tu, saya syarah banyak tu. Jadi kitab Qurratu Ain ni mukhtasar, dia qalla lafzuhu tapi kasura ma'nahu. Mukhtasar ni minal ikhtisar. Halata kainun minal mukhtasar. Ambil daripada perkataan ikhtisar. Ikhtasara yahtasiru ikhtisar. Huwa mukhtasar. Dan kaedah kita bubuh penamaan ambil daripada kalimah mana, sebut masdar dia. Min babil mukhtasar. Jadi kalau mukhtasar tu isim maf'ul. Jadi ambil ay makhuzun minal ikhtisar. Ikhtasara yakhtasiru ikhtisaran. Mesti sebut masdar tu tempat ambil bagi mustaq. Mustaq dia. Jadi sebutkan mustaq minhu tu ikhtisar. Itu istilah ni kan. Mustaq mukhtasar, mustaq minhu ikhtisar. Kaedah kita nak sebut satu kalimah, ambil pada mana, mesti rujuk pada masdar dia. Kalau katalah dia kata dia ni minal hasri, dia sebut tu, dia kata bukan minal ikhtisar, minal hasri. Kalau ikhtisar tu masdar, kalau dia kata minal hasri, tu memang asal sulasi mujarrad dia. Yang tu dipanggil isim masdar. Maksudnya dia sebut asal kalimah bukan daripada bab dia. Kalau sebutkan masdar tempat ambil satu kalimah bukan daripada tempat mustaq minhu dengan iktibar sulasi mazid dia atau apa seumpamanya yang ada ziyadah, tapi kita sebut yang asal kalimah sulasi dia tanpa ada ziyadah, yang tu dipanggil
isim masdar. Dia bukan masdar. Dan kalau masdar memang ihtasara yahtasiru ikhtisar, masdar. Kalau mukhtasar tu ambil pada hasri, tu hasri tu dia panggil isim masdar. Itu beza isim masdar dengan masdar. Satu kalau kita tasrif daraba yadribu darban, darban masdar. Jangan kata kalau segi sebut salah sebutnya ni. Daraba yadribu darban, darban isim masdar. Tak betul. Pasal darban bukan isim masdar. Darban ialah masdar. Tapi kalau iddaraba yadribu darban, darban tu isim masdar. Kalau iddaraba yadribu iddiraban, itu masdar dia. Tapi iddaraba yadribu darban, darban tu isim masdar. Pasal masdar dia bukan dia tambah dia. Kalau tiang kallama Allahu Musa taklima, kallama yukallimu. Kalau kallama yukallimu taklima, tu masdar. Tu masdar. Tapi daripada kallama yukallimu sabit kalam Allah Taala. Kalam tu isim masdar. Isim masdar. Itu belajar ambil istilah itu. Itu apa dia masdar, apa dia isim masdar. Tang mana ziyadah menunjukkan masdar dengan isim masdar, itu menjeleng lah. Faham macam tu pun padahal untuk faham istilah. Pasal kita bila ulama ni bila dia dah sebut kitab, dia mesti syarah mengikut disiplin ilmu macam tu. Yang tu dia mesti betul. Cuma nak bagi faham lanjut apa dia beza masdar, apa dia isim masdar, yang tu satu hal lagi nak bahas tu. Yang ni makna macam ni, yang ni makna isim masdar, makna ziyadah macam ni. Dia ada iktibar-iktibar yang kena perhati ya. Tapi dari segi pengistilahan, mana masdar, mana isim masdar, macam tu. Okay, lalu. Jadi dia mukhtasar fil fikhi. Fil fikhi itu jama majrur mudah je. Tapi kalau dalam matan tu dia jadi naat bagi mukhtasar. Hadza mukhtasarun fil fikhi ay kainun fil fikhi. So kita belajar huruf jar majrur dia tak boleh berdiri sendiri. Dia mesti ada tempat ta'alluq. Ta'alluq pula ada yang malfuz, ada yang malhuz, ada yang berlafaz, ada yang kena perhati. Dia mahzuf. Yang ni mahzuf lah, tempat ta'alluq dia. Ini tempat ta'alluq kena takdir. Buat jam majrur nak kena takdir ni selalu nahu memang dia hak tu yang kena mengaji lama sikit tu. Baru kita nak faham i'rab ni jadi macam ni, i'rab ni jadi macam ni, i'rab ni jadi macam ni. Memang buat jam majrur ni nak mahir dia makan masa. Walaupun tengok ala jam majrur mudah je. Nak mula-mula ngaji tu macam tu lah, ala jam majrur payah apa sangat jam majrur. Tapi bila kita tanya i'rab nak takluk mana, mengelepar je. Mengelepar. Yang kalau Wahabi, kalau kita kelahi dia, Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Alal arsh tu takluk kat mana? Takluk pada Ar-Rahman ke takluk ala istawa? Tanya dia situ dah. Jawab apa? Jawab tu dulu. Jadi kau nak kata Allah atas langit, buka Ar-Rahman alal arsh. Ar-Rahman istawa alal arsh. Pasal ala arsh tu takluk bagi istawa. Dia istawa ala arsh, bukan Ar-Rahman ala arsh. Kau faham? Tak faham apa-apanya. Jadi yang sebut pada Ar-Rahman ala arsh istawa tu, Ar-Rahman istawa tu, bukan alal arsh tu. Subut tu istiwa alal arsh, bukan subut alal arsh tu, tak masalah. Jadi satu yang jumhur salaf khalaf kata wajib i'tiqad tu subut istiwa pada Allah Taala. Istiwa ala arsh, bukan subut alal arsh pada Allah Taala. Tu faham zaman jeruk dah situ. Situ lah. Itu bagi faham tempat takluk zaman jeruk. Kalau tak ada istawa tu Ar-Rahman alal arsh. Ya. Tapi tempat takluk dia kainun alal arsh. Boleh mustaqirun. Tapi tak. Bukan macam tu. Ar-Rahman alal arsh. Jadi alal arsh tu takluk mana? Jadi siapa khabar bagi Ar-Rahman tu? Istawa. Ar-Rahman istawa. Dahulu ke alal arsh. Jadi alal arsh tu dia punya tempat takluk besar dia ke istawa, bukan alal arsh. Bukan pada Ar-Rahman. Jadi khabar dia istiwa, bukan khabar dia alal arsh. Dukit dah ambil faham.
Tapi kalau orang tak biasa belajar, kita sebut itu kan dia pun tak faham kita petikai apa dengan dia. Itu yang apa, banyak Imam Ghazali selalu dia sebut kata Imam Ghazali kata dia, kelahi dengan orang jahil ni, dengan orang alim, kalau kelahi dengan orang yang reti nahu, dia kan tahu kita reti, dia tak reti. Tapi kalau kelahi dengan orang bodoh, kita jadi bodoh dia mana je lah. Pasal dia tak tahu apa yang kita duk sebut dengan apa yang dia tak faham tu. Kalau dia memang faham apa yang kita duk petikai, kita soal itu dia, saya bertobat hari ni, saya balik pada akidah yang sebenar. Yang tu dah cukup lah untuk dia. Habis kalau dia tak kerti, kau syarah apa pun, bukan dia pakai. Gitu. Sebut la ilah ilah dengan istighna an kulli ma siwahu, itu dia tak boleh faham. Dia kata taklah Allah Ta'ala duduk di aras, berarti Allah Ta'ala bertempat. Bodoh, 3 kali 4 kali bodoh. Tak lihat saya sebut tadi keram. Saya sebut. Ya. Jadi mukhtasarun fil fiqhi. Kita guna bahasa fiqh ni fiqh lah kan. Tapi fiqh ni huwa al-fiqhu ni lughatan, mana fahamu. Tapi kita fiqh ni kita faham fiqh siap dah, pasal dia jadi hakiki urfi. Huruf boleh sebut fiqh, itulah makna fiqh. Fiqh tu bukan fiqh. Padahal lughah tu kalau ikut lughawi fahmu. Mukhtasar fil fahmi. Memang fiqh ni dia ialah sebenarnya faham ikhtisar, apa, parti daripada Quran hadis semua. Fahmu dia, tafahum ada dia situ. Itulah fiqh kan. Betul dah lah tu kan. Cuma lughatan dia fahmu. Wastilahan macam ni. Jadi bila fil fiqhi, dia ialah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab allati adillatuha tafsiliyatu. Inilah kita belajar usul tafsir apa, usul fiqh pun. Ta'rif fiqh ni kan. Kalau sebut usul fiqh, fiqh ni ya, fiqh. Fiqh adalah ilmu bil ahkam syar'iyyah. Ada sunat, haram, wajib, makruh. Ahkam syariah yang amaliyah, yang membentuk praktikal. Jadi sebut ahkam syariah amaliyah, terkeluar i'tiqadiyah. Ilmu i'tiqadiyah dari segi istilah tak dipahamkan kepada i'tiqad. Dia mesti i'tiqad ni yang tu dipanggil ilmu tauhid, ilmu i'tiqad. Ilmu fiqh dia mesti ahkam syariah amaliyah saja. Al-muktasab yang diusahakan, ahkam syariah amaliyah, ahkam al-muktasabi yang dikasab, maksudnya diusaha, yang diproses, allati, istilah proses ni maksudnya dia bukan datang sebiji daripada Quran hadis dengan lafaz soreh kan, tapi usahakan untuk istinbat ahkam daripada dia. Itu istilah iktisab tu. Misal bila ahkam syariah amaliyah, ahkam, jadi muktasab tu al-muktasab, al-muktasabati, muktasab saja ni. Al-muktasab yang diusahakan, allati yang ahkam syariah ni adillatuha at-tafsiliyah tu, dalil-dalil dia adalah tafsiliyah. Jadi dalil tafsiliyah ni maksudnya dia bukan dalil qat'iyah, nas pada lafaz. Bila dalil tafsili ni maksudnya kita tengok am, khas, mutlak, muqayyad, nasih, mansukh dia, keluar ahkam yang iktisab daripada mujtahid tu. Yang tu fiqh. Satu fiqh adilah dia bukan adilatuha dia al-yaqiniyah, tapi adillatuha at-tafsiliyah. Kalau adillatuha al-yaqiniyah tu, yang tu i'tiqad. Itu adillatuha al-yaqiniyah, i'tiqad. Tapi ini adillatuha at-tafsiliyah. Ini fiqh. Tu kataan tu pendek tu. Kalau kita ngaji usul fiqh, wah di syarah tu panjang nak mahamkan fiqh tu. Itu kalau kita kelahi Wahabi, itu Wahabi kata kebanyakan hukum fiqh adalah tidak benar. Indon selama
Wahabi dia orang cakap itu. Kerana hukumnya disebut tapi tidak ada nas, tidak ada dalil. Sedap dia dikutuk ulama kan. Semuanya mengatakan hukum hakam tanpa ada dalil. Ini perlu disemak dengan hadis. Pula. Apa pula disemak pula? Memang semua hukum hakam tu datang daripada hadis tapi telah diiktisab dengan qiyas, ijma'. Tengok nasih, mansuh, am, mutlak. Macam-macam hal dah diproses dengan qawaid, maslahat, darurah, rusuh, azimah, semua perhati. Keluarlah hukum fiqh. Dia orang kalau boleh hukum ni yang memang dalam Quran sebut, ni haram, ni wajib, ni halal, ni sunat, ni bagus, itu je hukum ni. Yang tak sebut dalam hadis, dia tak boleh bagi hukum, dia boleh bagi istilah bid'ah. Itu bid'ah bukan hukum. Bid'ah ni lafaz setiap benda yang tak ada dalam Rasulullah bid'ah. Bid'ah ni wajib, haram, sunat, makruh. Bid'ah bukan hukum. Bid'ah ni istilah untuk satu benda yang tak ada dalam Rasulullah. Bid'ah. Mana satu tapis mana ada. Ngapal Quran 3 tahun khatam. Dapat syahadah pula baca Quran sehari 30 juzuk pengsan. Tu apa? Bid'ah. Bid'ah. Bid'ah apa hukum? Takkan nak kata masuk neraka pula. Tak kata sesat, dah sesat masuk neraka. Ni tu. Kau nak kata gitu tu kau tak fik tu. Sajalah, itulah. Siap? Jadi makna fik mestilah ahkam syariah yang muktasab, yang adilatul hadir tafsiliyah. Satu bila fik ni tambah kalau tiba dengan mazhab, dia akan ada khilaf. Yang ni kata macam ni, yang ni hukum lain, ni hukum lain. Wastimdaduhu dan istimdadnya. Maksudnya masdaru, tempat ambil dia. Minal kitab wa sunnah wa ijma' wal qiyas. Okay, dah sejarah. Jadi dia bukan Quran, kitab wa sunnah saja, tapi ijma' dan qiyas. Dan sebut al-kitab dengan makna apa? Istighraq semua kitab. Tengok, nasih, mansukh. Jadi hanya tengok ba'dil kitab, yang tu bukan fiqh. Kalau tengok ba'dil kitab saja, tak tengok al-kitab, maksudnya istighraq kitab, habisi kitab. Sunnah pun istighraq, habisi, tengok semua hadis. Kalau hanya tengok sebahagian je, yang tu yang dia akan hukum sunat minum air kecing unta. Babi ni yang haram hanyalah daging. Dia akan faham macam tu. Pasal istimdad dia bukan al-kitab, tapi ba'dil kitab. Maksudnya dia ambil ba'di itu saja. Ayat Quran tu semata-mata, tak tengok pada nas-nas lain untuk memahamkan lahmal khinzir tu. Dia faham situ saja. Yang tu yang jadi dia tak faham hukum fiqh tu. Pasal dia bukan ambil min al-kitab. Boleh faham saya sebut kan? Al-kitab tu maksudnya istighraq, maksudnya semua kitab. Tengok nasih mansukh. Jangan tengok hanya satu tempat je. Kalau hukum dia ambil ba'dil kitab, bukan al-kitab. Orang perempuan mati suami, iddah setahun. Wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihin ila al-hauli ghaira ikhraj. Ya, belajar wuduk semua. Mata'an ila al-haul ghaira ikhraj. Itu ba'dil kitab. Tapi ada sebut arba'ata asyhuri wa asyra. Mana nak pakai? Wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hauli ghaira ikhraj. Setahun tu 4 bulan 10 hari. Kan pening. Jadi kau kena selesai. Oh, yang ni mansukh, ni asal hukum, ni nasikh. Baru boleh keluar hukum. Barulah al-kitab. Kalau tidak, kau buka al-kitab, ba'dil kitab. Kata yang ni bid'ah, itu bukan as-sunnah, itu ba'dil sunnah. Sebahagiannya hadis, bukan as-sunnah, bukan istighraq semua hadis. Air mustakmal tak ada dalam hadis. Ini bodoh macam tu. Dia hanya tengok ba'du sunnah, tapi tak tengok jami' sunnah. Itu orang yang nak boleh jadi istimdad tu, ambil berminat kitab wa sunnah. Bukan orang macam tu. Dia memang mujtahid lah. Si kitab Al-Kitab wa Sunnah ni semua dalam kepala. Dia bukan hanya hafal tempat dia nak hujah, tapi semua dalam kepala baru dia proses. Dia proses pun
atas jalan kaedah adilah tafsiliyah tu. Semua ilmu alat dia semua cukup dah surah apa. Ni tanya ta'alluq tak faham. Ya. Begitu juga ijma' dan qiyas. Kalau Wahabi dia tak ada lah ijma' dan qiyas. Tapi masa yang sama bila kena kepala dia orang, dia pakai ijma' dan qiyas. Tak boleh tu. Tu baca tu keram macam. Wa faidatuhu, faidahnya fiqh. Jadi dia menyambil sikit tu sebut mabadi' asyarah. Adalah imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Faedah daripada faham fiqh ni adalah boleh menjunjung semua perintah-perintah Allah Ta'ala. Bukan imtisal amrillah, awamirillah. Jadi Allah Ta'ala perintah apa sebenarnya? Awamir dia. Dengan fiqh faham semua. Tapi kalau hanya tengok Quran Sunnah, dia tak boleh faham awamir. Dia akan faham amrin. Selawat dah apa yang Nabi ajar selawat. Yang lain tu Nabi tak ajar. Tidak. Lebih utama Nabi ajar. Allahumma salli ala Muhammad. Sayyidina pun tak boleh boboh. Pelik kita cuma. Dia punya kenyataan tu jadi pelik-pelik. Dia tak boleh imtisal awamir. Tak boleh. Begitu juga ijtinabu nawahihi. Dan boleh ijtinabkan semua larangan. Baik, dia muhtasar alal fiqhi, muhtasar fil fiqhi ala mazhabil imam. Dia atas mazhab al-imam. Kalau asal matan, imam mana ni? Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Baik, dia lah atas mazhab al-imam. Murad al-imam sini al-mujtahid. Ini pun itulah bahasa kitab al-imam dengan mana al-mujtahid. Ada makna imam dengan makna mujtahid. Begitu juga kalau sebut dalam kitab pun kadang disebut al-mufti. Maksud mufti itu al-mujtahid. Dalam kitab ada sebut bahasa kitab kan. Macam kita belajar usul fiqh tu, babul ifta, babul mufti wal mustafti. Maksudnya bab mufti dan muqallid. Murad mufti itu mujtahid. Dia bukan mufti jawatan jadi mufti tu. Pejabat mufti tu bukan mufti yang maksud dalam kitab. Yang ni pun imam, bukan imam sembahyang fardu. Murad imam ni mujtahid. Itu sebut imam Asy-Syafi'i maksudnya al-mujtahid Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i itu dia mujtahid. Baik, siapa dia ni? Abi Abdullah. Nama dia Muhammad ibn Idris. Asy-Syafi'i ni nisbahkan dia kepada datuk dia yang ketiga. Muhammad ibn Idris, tak ingat satu nama. Ibn Syafi' kan. Dia lah Syafi' tu datuk Imam Syafi'i yang bertemu dengan Rasulullah, yang dia adalah sahabi. Rahimahullah ta'ala. Macam Abu Hasan Asy'ari. Abu Hasan Asy'ari itu pasal Abu Musa Asy'ari tu. Nisbah pada Abu Musa Asy'ari, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sejarah tak boleh ingat nak sebut lah. Abu Musa Asy'ari satu dinisbahkan kepada Abu Hasan Al-Asy'ari tu. Pasal nak menunjukkan dia tu keturunan dia daripada orang yang daripada sahabat Nabi. Yang ni pun bila sebut kata Muhammad bin Idris ni siapa? Dia memang Arab, Quraisy, dan tok dia adalah sahabi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wa radhiyallahu anhu, dan redha Allah ta'ala anhu, rahimah wa radiyah. Jadi rahimallah ta'ala, dan juga bukan saja rahimah tapi radiyah. Dia nak syarah macam tu pasal selalunya rahimah ni untuk orang dah meninggal, doa rahimah. Khas nak sebut Asy-Syafi'i tu, kalau Asy-Syafi'i tu ialah sahabat Nabi, bukan saja rahimahullah ta'ala, tapi waradiyah anhu. Kat siapa tu? Kat Asy-Syafi'i tu. Kat Asy-Syafi'i. Bahkan macam Imam Asy-Syafi'i ni yang mujtahid macam ni, boleh ke doa taradhi pada dia? Masyhur sebut ulama, orang-orang yang maqam macam ni sah untuk doa radhiyallahu anhu. Tambah ahli bait Nabi SAW, boleh sebut dengan radhiyallahu anhu. Boleh. Salatu wassalam. Bahkan doa selawat dan salam pasal dia Ali Muhammad.
Ada bahas itu, biarlah. Jadi masuk kata Asy-Syafi'i ni alam mazhabi imam, dia ma zahaba ilaihi minal ahkam, dia barang yang zahaba, berjalan, lughah asari itulah, oleh Muhammad bin Idris ni, Asy-Syafi'i ni, ilahi kepada ma tu. Apa dia ma ni? Bayan ma minal ahkam, daripada semua ahkam. Bil masail, ahkam-ahkam ni pada semua masail-masail dia. Wa Idris waliduhu. Idris tu Muhammad bin Idris. Idris ni walid dia, ayah dia. Wa huwa Ibnu Abbas. Ni disebut keturunan dia. Ibnu Abbas, Ibnu Uthman, Ibnu Syafi', Ibnu Sa'ib. Tu. Ibnu Ubaid, Ibnu Abdi Yazid, Ibnu Hashim. Ibnu Abdul Muttalib, Ibnu Abdi Manaf. Tu masuk keturunan Rasulullah tu. Dan kata Syafi' wa huwa allazi yunsabu ilaihi al-imam. Syafi' itu adalah yang nisbahkan kepada yunsabu ilaihi, dinisbahkan kepada Al-Syafi'i itu al-imam, akan imam. Disebut Imam Al-Syafi'i itu, Syafi' itu tu datuk Nabi yang ke-berapa tu? Walid, Abbas, Uthman, Syafi'. Yang ketiga. Wa aslama huwa wa abuhu, dan telah masuk Islam oleh Syafi' dan bapa dia As-Sa'ib yauma Badrin, pada hari perang Badar. Wa wulida imamuna, sedikit tarikh, dan dilahirkan imam kita Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu sanata khamsina, tahun 150, sanah khamsina wa mi'atin, khamsin 50, mi'ah 100. Wa tufiya yaumal Jum'ah, dan di wafatkan, maksudnya meninggal dia pada hari Jumaat, yaumal Jum'ah, salkha Rajabin, penghujung Rajab, salkhi, hujung Rajab, sanah arba'in wa mi'atin, tahun 4 dan 200, 204. Umur dia 54 tahun. Lalu ulama-ulama macam ni umur pendek je. Tapi apa yang dia tulis, apa yang dia ajar tu orang pakai sepanjang zaman. Allah Akbar. Ya. Yang pun sejarah-sejarah ni, kalau saya baca itu ya. Pelajaran yang paling selalu payah ingat sejarah. Lain orang lain. Ada orang memang kaki sejarah. Sejarah dia kurai, kita memang tak nak dengar. Saya tak nak. Saya sejarah ni dia macam tak apa nak peduli. Tarikh lahir, tak peduli. Kita penting hukum tu betul. Saya lain orang lain. Baik. Wa samaituhu, dah aku namakan dia muhtasar bi qurrati ain. Bi muhimmatiddin, bi bayan muhimmatiddin. Jadi bi muhimmat, bi bayan muhimmatiddin. Jadi bi muhimmat ada takdir mudhaf situ. Muhimmatiddin, muhimmati ahkamiddin. Bahasa-bahasa ringkas dia sampai tengah tu. Yang tu pun takdir lagi. Kita terjemah bi muhimmatiddin tu dengan benda penting dalam agama. Memang sebenarnya kalau terjemah tu muskil kan. Kalau arwah Fatih Halu disebut macam tu lah. Kita sebut babus kitabus solah, kitab semayang. Kitab mana pula semayang? Dia sebut itu kan. Kitabus solah, kitabun fi bayani ahkamis solah. Oh, faham? Perlu sampai takdir tu. Tak perlu. Pasal kita, bahasa Arab ni bahasa dia, bahasa idhofat dia ada makna min, makna fi, mana fi, mana min, mana lam. Itu yang ghairu mahdhuf, yang mahdhuf pula ada makna idhofat, ada maf'ul, idhofat sabab, musabab, idhofat na'at, man'ut kepada na'at, musyabah bin musyabah pada musyabah. Banyak. Jadi baca gitu je memang terjemah tu boleh, tapi nak ambil faham tu makna dia, makna apa, makna idhofat aja pun kaya lah bahasa Arab. Sebut Baitullah, bukan maksudnya rumah Allah duduk dalam rumah, bukan itu yang faham itu. Idhofat li tashri, idhofat pula, idhofat li tashri, idhofat li ta'zim, idhofat li ta'lil, idhofat macam-macam nama idhofat. Untuk tengok syarah-syarah kita besar ni cerita banyak bab idhofat tu ya. Kita tengok tu betapa tenggelam kita di syarah idhofat tu saja. Dia tak mampu kita nak
nak faham, nak telan dia hurai tu pun banyak. Macam mana dia boleh faham macam ni, makna macam ni, makna macam ni, makna macam ni. Tu kata bahasa dia orang. Mana dia boleh buat? Itu kalau Imam Syafi'i ni masyhur ulama-ulama kita duk sebut. Orang yang sezaman dengan dia tu, bukan dia saja, ada bab fiqah ni zaman dia pun ramai mujtahid dan imam-imam mazhab yang sezaman dengan dia. Macam mana pun bila dia ngajar, memang ulama-ulama lain pun main datang dengar mengaji kat dia, bukan nak dengar fiqh dia. Pasal dia orang pun fiqh ada yang sampai tahap mujtahid pada zaman Imam Syafi'i. Tapi pergi dengar kuliah Imam Syafi'i tu pasal nak dengar lurah yang disyarah oleh Imam Syafi'i. Nak dengar lurah. Dia kata ka'anna al-lughatal arabiyyah takhruju min fihi. Bahasa Arab sendiri seolah-olah keluar daripada mulut Imam Syafi'i. Dia syarah lurah tu. Syi'ir macam ni. Seolah-olah bahasa Arab ni keluar daripada bahasa Imam Syafi'i ni lah. Arab ni orang boleh ada bahasa Arab ni seolah-olah keluar daripada mulut dia. Sampai macam tu pakar dia buat lurah ni. Memang kita tengok kitab-kitab, selalu nak tengok bahas ni kitab yang Fiqhul Maqarin tu lah kan, dia faham mazhab, kenapa makna macam ni dalam fiqh, dalam kitab tafsir tu. Kita akan tengok antara yang memang pakar dalam bab-bab hurai macam ni Imam Syafi'i. Kalau sebut salah satu kuru mana apa, dia cerita lurah aja pun pengsan kita tengok. Kuru ana haid, kuru ana suci, kuru ana haid, kuru ana suci. Hadis macam ni, hadis macam ni, tu hadis. Yang ni lurah Arab macam ni, syi'ir macam pada haid, baik macam mana suci. Dia punya cenderung lagi dia ambil tu siapa. Kita kira kuru haid. Kuru salah satu kuru 3 kali haid. Bukan 3 kali suci, 3 kali haid, 3 kali suci, 3 kali suci. Kita 3 kali suci. 3 kali suci. Kenapa ambil warna suci, tak pakai warna haid? Kita tengok di syarah lurah tu je pun. Kata pakarnya dia. Kita ni tak adalah Jeremiah pun bangkut gitu, baca kitab pun sampai ada baris, baca baris pun tak betul. Quran ni ada baris pun tak ingat. Sedap je kita tu kan. Ramai yang tak ada baris, nak bawa baris, untuk baris kenapa baris, macam hal lah kita. Baik, wa hadza syarhu minal kutubil mu'tamadah. Kata intakhabtuhu, aku ambil akan dia, samaituhu bi qurrati ain bi muhimmati ahkamiddin, intakhabtuhu, aku intakhaba nakhab petik cedok akan dia, wa hadza syarhu intakhabtuhu, akan dia akan matan ya huwa kan dia hazal masadara bi zinu sani samaituhu bi qurratain, samaitu hazal, intakhabtu hadza tu matan, wa hadza syarha kita baca, aku ambil akan matan ni, wa hadza syarah, dan syarah ni betul ini minal kutubil mu'tamadati. Kita baca itu, baca dengan ataf berdomir pada intakhabtuhu. Kalau intakhabtuhu wa hadza syarha, dan syarah ni. Dan hadza wa asyarha. Kita baca itu. Kalau kita baca mudhafun ilaih tak sedap. Aku ambil akan dia matan ni, wa hadza, dan ini. Ini apa? Badal dengan dia, asyarha saja. Dan ambil syarah ni. Pasal pengarang matan pun dia, syarah pun dia. Minal kutubil mu'tabadah, daripada kitab-kitab yang diiktimat. Li syaikhina, bagi guru kami, guru dia. Siapa syaikhina? Badal dia khatimatil muhaqqiqin, dialah penutup bagi ulama muhakkik. Siapa dia? Syihabuddin. Itu yang gelar ulama ni, Syihabuddin, Syamsuddin, Najmuddin, Nuruddin. Rora tak masuk senarai tu kan. Imaduddin, macam-macam nama gelaran. Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami, yang masyhur kita panggil Syekh Ibnu Hajar tu lah. Itu pertama sekali. Wa
Jadi dia sebut tu li Syekhina Khatimatul Muhaqqiqin Ahmad Ibn Hajar Al-Haytami. Jatuh dalam kitab dia nanti memang tertib dia tulis gitu. Memang kita baca kitab nanti kalau dia sebut satu hukum, memang kalau dia tak sebut nama, maksudnya yang tu Ibn Hajar punya. Lagi dia sebut waqala Syekhuna Ibn Ziyad, misalnya dia sebut satu lagi nama. Maksudnya Ibn Hajar punya lain. Yang ni yang disebut nama tu, yang tu Ibn Ziyad. Yang mana tak sebut nama, dia mesti rujuk pada Ibn Hajar. Itu kaedah nak ambil faham kepada siapa nak dinisbah hukum dalam kaedah hukum ini. Kalau dia sebut Ibn Ziyad, maksudnya yang sebelum dia sebut Ibn Ziyad ni Ibn Hajar punya, sebaliknya. Kalau dia tak sebut siapa-siapa, maksudnya yang ni adalah yang Ibn Hajar. Bahkan yang ni sepakat daripada, pasal dia sebut yang ni mu'tamadah, yang mu'tamad. Jadi kalau tak mu'tamad, dia akan sebut satu hukum, kemudian dia sebut qala Syekhuna. Dia sebut nama tu, maksudnya yang ni ada hukum yang ada ulama yang diam, Syekhuna dia yang disebut nama tu, yang tu yang ada sebut permasalahan tu. Kalau yang memang mu'tamad semua sebut, dia takkan sebut nama. Maksudnya jumhur pakai. Itu ialah kutub yang ambil pada kutub mu'tamadah. Ni kita baca kitab belakang ni, dia senangnya tu. Baca semua yang mu'tamad. Dan kaedah hukum kalau kita nak pakai, jangan ingat yang disebut apa pelik-pelik tu. Ingat hak disebut hak mu'tamad tu. Tak ingat pelik tu tak apa. Tapi jangan tak ingat hak mu'tamad. Kita ni kaedah belajar gitu. Biar ingat hak mu'tamad, tak ingat hak khilaf tak apa. Jangan duk ingat hak khilaf, tapi hak mu'tamad tak ingat. Nak cerita ke orang pun jangan cerita hak khilaf, cerita hak mu'tamad. Hak khilaf tu tak cerita tau. Kalau orang tanya, ni bagi jawapan satu Orang tu tak ada pendapat lain ke? Nak pendapat lain pergi cari. Jawapan kaedah kita macam ni. Ni mu'tamad yang dia pakai. Saya ngaji Tok Guru ajar macam ni. Memang kita ngaji untuk Tok Guru ajar itu. Dan dia orang Tok Guru kita pula zaman kita duduk ngaji, Tok Guru dulu kalau tanya soalan, takkan sebut ada hadis Quran ni nas khas mutlak mujmal. Tak ada syarah panjang lebar, soalan pendek ada sah boleh sah dia jawab itu boleh tak apa, boleh pun tak boleh ni sah tak sah, dia jawab itu tak ada disebut yang ni sabit dalam hadis sahih macam ni Bukhari Muslim setengah jam jawab satu soalan. Ada untuk ada kaedah ahli sunnah wal jamaah ni, mereka hukum tu dia akan sebut fik terus, tanya soalan jawab. Ini soalan jawab. Itu kalau ada orang awam tanya. Kalau yang ngajar pondok atau lain hal lah. Ngajar pondok ada baca satu kita ada baca ni. Kita pun ngajar kat orang luar siapa je. Kalau orang tanya tu sebut. Kalau orang minta dalil, bagi satu dalil, satu jemaah sebut dalil lah. Faham? Saya tak payah sebut dalil kat kamu diam. Saya kat luar, kalau dulu pun satu masa saya sebut betul tak, kalau orang tanya, ada dalil Ustaz? Kamu percaya saya ke tak percaya? Percaya saya tak sebut dalil, dengar saya cakap pakai, kamu pakai saya, campak saya, pergi cari lain, pergi cari dalil, cari orang lain apa. Kasar gitu lah kan. Penuh nak dalil. Kita jawab macam mana kita belajar. Saya ingat yang kita berani, memang kita hak tu lah yang kita duk mengaji pun sebut, itulah. Tanya dalil. Dalil pun kalau sebut bukan tak boleh faham. Wa baqiyati, jadi dia iktimad Syekhina Ibn Hajar satu, begitu juga wa baqiyatil mujtahidin, dan juga yang baki daripada ulama mujtahidin. Jadi mujtahidin yang disebut ni bukan mujtahid mutlak, mujtahidin fatwa, mujtahidin tarjih, itu murad mujtahidin dia kat sini. Antaranya misli Wajihuddin Abdul Rahman Ibn Ziyad Az-Zubaydi. Yang ini memang masyhur, nanti dalam kitab ni dia akan sebut Ani Ibn Ziyad, Ibn Hajar radhiyallahu taala anhuma, wa syaikhai masyayikhina, dan dua syekh bagi masyayikh kami. Maksudnya dua orang ni ialah guru bagi guru dia. Dua orang ni siapa dia? Syekhul Islam Al-Mujaddid Zakaria Ansari satu, wal Imam Al-Amjad Ahmad Masjid Az-Zubaydi. Tapi antara yang dia masyhur sebut nanti adalah Zakaria Ansari. Guru bagi guru dia. Satu kita mengaji ni, memang saya mengaji pun memang macam tu lah. Banyak kita kadang ingat mulut tu guru lah, dia sebut gini.
Saya ngaji, guru saya sebut macam ni. Tapi Wahabi berbulu dia dengar kita cakap macam tu. Tak tahu lah. Lalu untuk guru. Sikit tu guru dia, sikit tu guru dia. Habis tu, aku nak cakap siapa lagi? Sahabat pun kata Rasulullah macam ni, Rasulullah macam ni. Kata guru dia. Tabi'in ni kan kata apa? Aku dengar sahabat macam ni. Sahabat ni pun dah kata macam ni. Sahabat ni kata macam ni. Kita pun macam ni. Tok guru aku sebut aku macam ni. Tok guru sebut macam ni. Pernah satu ketika orang datang macam ni, Tok guru jawab macam ni. Kita sebut peristiwa yang Tok guru kita yang dia mengaji macam tu. Ni pula Tok guru kita tempat intimat kita. Sebutlah Tok guru aku. Yang ni mengajar macam ni Tok guru aku. Tok guru aku. Baik-baik sebut Tok guru pasal dia kamus hidup. Saya ngaji Tok Raja Ghazali dia sebut tu lah. Tapi yang syarah bahasa kaum hidup ni menantu dia. Muda tu lah, meninggal dah pun. Ustaz Syim tu. Kata dia, aku kalau ada masalah, kata dia senang aja. Kamu hidup aku ada. Masa tu aku hidup dia. Kamu hidup ada. Adanya masalah, tanya kamu hidup lah. Tanya ya. Kata, jawab. Nak buka kitab, tu kamu mati kata. Kita yang kena cari. Kita kena cari nak ambil faham. Nak pergi selak-selak. Kamu hidup, tak payah. Tanya lah. Dia hidup tu dah dalam dia dah menunjukkan syariat lah. Ni kamu hidup. Ni sahabat tengok Rasulullah. Rasulullah kamu hidup. Quran hidup. Quran yamshi. Quran al-mashi. Quran yang duduk berjalan. Rasulullah. Sahabat. Tabi'in. Tabi'in. Dan kita Al-Quran yamshi ni duduk dia. Yang duduk depan mata tu. Quran yamshi ni duduk di dalam kitab. Kitab ni sebahalat untuk belajar apa, tapi yang menghuraikan kita sebenarnya duduk depan tu guru tu. Tu kaedah kita. Satu dia sebut dia pun intimat ambil daripada nisbah kutub mu'tamadah tu, nisbah kutub kan. Tapi kutub tu semua daripada guru-guru dia. Satu kalau faham tu antara kutub dengan guru dia tu pasal guru dia tulis kitab. Pasal guru dia tulis kitab, kita guru tak tulis kitab, tetap guru kita. Guru tu, kitab tu alat untuk baca ya. Itu kalau saya ngajar pun saya salah sebut. Saya ngaji guru saya sebut macam ni. Sebut guru. Ada tak sebut nama apa siapa guru-guru kan. Sebut orang ni orang bukan kerti guru aku kat mana. Apa nak sebut ni? Inilah guru-guru bagi Zainuddin Malbari ni. Ahmad Majid Az-Zubaidi. Jarang sebut rasanya nama Ahmad Majid Az-Zubaidi ni. Rahimahumallahu ta'ala wa ghairihim lah min muhakkikil mutaakhirin. Daripada ulama-ulama muhakkiki yang mutaakhirin. Jadi disebut tu pasal apa? Pasal ada hukum-hukum yang ulama-ulama dulu tak detailkan dia, tapi ulama belakang ni detailkan dia. Ni kita istimewa ambil kitab-kitab fiqh ni pasal apa? Dia ada benda yang telah diselesaikan daripada hukum dengan kawaid daripada imam-imam yang asal sampai ke belakang ni dia pecah kalau boleh sampai orang tak halus habis lah. Memang Batu Mu'in ni kalau kita belajar bab taharah ni pun kita akan tengok dia akan sebut satu. Kalau kita cari kitab Imam Syafi'i pun tak jumpa. Zaman tu ada benda tak bahas lagi zaman tu. Macam sarang labah-labah apa tu cari dalam kitab Al-Um. Apa hukum sarang labah-labah? Najis tak najis? Jenuh kita mencari. Betul main ada. Zabat lah apa macam-macam benda jumpa nanti. Zaman ni orang tanya apa? Kopi lawak. Kopi daripada Tek Musang. Kopi luwak apa tu? Boleh makan tak boleh makan? Dia bahas siap dah siap. Kita walaupun dalam kitab tak ada, boleh sebut. Buka kitab ada orang. Ada dia sebut. Apa syarat dia? Apa benda-benda yang tarik walaupun najis, kalau basuh dia hukum suci, dia tak jadi ain najis, bahkan dia mutar najis, cuci boleh ambil. Apa kaedah dia? Apa. Sebut satu. Baca kitab kecil yang muhakkikil mutaakhirin ni, dia mudah dari sudut tu, dia dah proses lah untuk dia. Mu'tamidan ala ma jazama bihi Syekhuna al-Mazhab an-Nawawi. Dan dia intimat atas Syekhina ni, hal keadaan dia mu'tamidan ala ma jazama bihi, atas barang yang telah jazam dengan dia oleh Syekha Mazhab. Kita baca gitu. Oleh dua syekh, asalnya Syekhani. Syekha Mazhabi Mazhabi. Dua syekh mazhab. Kita buang nun tu pasal kaedah tasniah dia jadi mudhaf, mazhabi tu mudhaf boleh kena buang nun.
Macam mana mudhaf tak kena buang tanwin, dan nun pada tasniah dan jamak muzakkar salim adalah iwadun anit tanwin. Tanwin kena buang, iwad anit tanwin pun kena buang. Itu kita nahwu lah. Ma jazama bihi syaikha mazhab. Badal dia siapa? Syaikha mazhab. Dua syekh mazhab ni An-Nawawi wal Rafi'i. Jadi memang dia akan sebut nanti kalau hukum yang mula-mula dia sebut mesti yang memang iktimad atas ittifaq Nawawi Rafi'i. Dan dia tak sebut dengan nama Nawawi Rafi'i, disebut nama guru dia Ibn Hajar tu. Baik, mula-mula dia akan sebut itu di atas alam majazama bihi syaikhan, dua syekh, lepas tu fan Nawawi. Fa tu tertib tarakhi. Kemudian tertib ta'qib kan, mengiringi dua syekh mazhab Nawawi Rafi'i ni, kemudian yang Nawawi saja. Dia akan sebut ikut tertib. Jadi fan Nawawi maksudnya mula-mula yang Rafi'i Nawawi. Kalau tengok tak muafakat antara Rafi'i dan Nawawi, fan Nawawi. Tapi mana akan sebut mengikut tertib tu. Lagi? Fa muhaqqiqul mutaakhirin. Kalau Nawawi pula tak ada, dia akan sebut muhaqqiqul mutaakhirin. Dia akan sebut inda syaikhina Ibnu Ziyad, dia akan sebut inda Ibnu Hajar. Maksudnya kau tak cari Rafi'i Nawawi, tak ada. Selagi ada dalam Rafi'i Nawawi, dia akan sebut indana, yang ni apa. Tapi kalau tak ada di sisi Rafi'i Nawawi, inna syaikhina qala syaikhuna, siapa. Disebut nama syekh dia tu, maksudnya dalam Rafi'i Nawawi tak ada tu. Itu kaedah dia. Radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi dia ambil fiqh iktimad atas mazhab Syafi'i ini rajian, hal keadaan dia mengharap min Rabbina, daripada Tuhan kita Ar-Rahmani, badal bagi Rabbina Ar-Rahmani. Tu kalau kita baca ambil matan dengan syarah sekali. Kalau baca matan saja minar Rahman majrur daripada min, i'rab dengan matan dengan syarah min Rabbina Ar-Rahmani. Rahmani itu badal. Ini kaedah baca kitab dia panggil syarah mazad, istilah dia panggil. Baca kitab syarah dia ni campur matan dengan syarah tu dicampur. Kalau kita i'rab matan, i'rab macam ni, i'rab syarah, i'rab macam ni. Dia susahnya tu. Ada syarah kitab, macam kalau kita baca kena, dia tak syarah macam ni. Syarah dia panggil syarah istiqlal. Tu lughah sikit lah istilah. Syarah istiqlal ni apa? Dia sebut tu, lepas tu dia syarah. Dia tak campur matan dengan syarah. Kalau kita baca macam Jalalain tu, dia panggil syarah mazad tu. Maksudnya ayat Quran, lagi dia badal kan. Syarah dia tu campur Quran tu dengan tafsir. Kalau baca Ibnu Katsir, baca tafsir yang besar-besar ni, Ruhul Ma'ani ke, tak, Quran. Hak syarah dia syarah dia istiqlal. Lagi masuk ayat Quran balik, syarah lagi. Syarahnya tu dia panggil syarah istiqlal, maksudnya syarah berhasil. Syarah lain, matan lain. Tapi kalau matan dengan syarah, macam baca tu macam duduk sekali je. Padahal matan, syarah. Syarah baca matan, i'rab lain. Baca syarah, i'rab lain. Tu dipanggil syarah mazad. Berarti isi maf'ul lah. Mazaj kan. Ada syarah mazaj yang campur sekali, imtiaz antara syarah dan matan. Yantafi'u bihil azkiya'u. Rajian an tu maf'ul bagi rajian. Satu baca an. Yantafi'a bihil azkiya'u, bahawa ambil manfaat dengan dia mimatan dan syarah ni oleh azkiya, oleh orang yang cerdik. Maksud azkiya al-uqala'u. Jadi rajian yantafi'a rajian intifa'a bihi azkiya'u. Bacaan tu lebur dia ambil masdar maf'ul bagi rajian al-intifa'a. Intifa' al-azkiya' bimatan wa syarah. Wa an taqarra bihi ay bisababihi, bahawa tetaplah bihi bisababihi, bahasa babiah aini, oleh dua mataku. Wadan, esok. Murad wadan ay yaumal akhir, hari akhirat.
Jadi tak antaqirra aini bin nazar, dengan pandang ila wajhihi karim, ila wajhihi ay ila zatihi, kepada zat Allah Taala al-Karim yang mulia itu. Itu doa dia. Amin. Pandang-pandang bukratan wa asyiyah. Panjang pada zat dia bukratan wa asyiyah, pagi dan petang. Dia kinayah daiman. Bukratan wa asyiyah. Kalau kita belajar luar, dia zarah zaman ni kan. Bila bukrah, bila asyi. Bukrah ni AM, asyi ni PM. Bahasa mudah je kan. Jadi kalau PM dan AM boleh melihat Allah Ta'ala, apa maksud? Caubiskan dia. Bunyi guru lah. Caubiskan dia. 24 jam. Bil ghuduwi wal asal fil laili wan nahar. Itu istilah apa, bahasa nak menunjukkan sentiasa. Kalau bukrah tu dengan mana qita'atun minas sabah wa qita'atun minal masa, dia tak mana dawam. Tapi istilah bukrah, tu bahasa mudah dia AM, asyiyah, asyiyan, PM. Jadi 24 jam boleh melihat Allah. Bahkan di atas doa dia tu, kita ni kalau belajar tauhid, melihat Allah Ta'ala ni dengan ilmu dan kenal dengan arif, bukan saja ke akhirat esok boleh nazar ila wajihi bukratan wa asyiyah, kat dunia pun bukratan wa asyiyah juga nazar. Yang ka'annaka, cuma bukan ru'yah dengan ain, tapi ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu lihat. Jadi bila seolah-olah, maksudnya bukan ru'yatul ain, tapi ru'yatul ma'rifah, ru'yatul ilmi, yuratul idrak, pandang dengan idrak, rasa, sedar. Allah bagi kepada aku, ya Allah bagi aku boleh bercakap, Allah boleh bagi aku berjalan, Allah bagi aku melihat, Allah masih bagi aku menyambut, Allah yang bagi siang, Allah bagi malam. Tengok makanan, dia yang bagi rezeki. Cuma nak dapat tu lah, jenuh agak berkelahi. Memang kena mujahadah banyak, kena banyak mujahadah, kena banyak tafakur, zikir, fikir dia. Kalau tidak, susah dapat. Memang macam tu. Dan banyak mana kita dapat ialah sejauh mana kita mujahadah. Lagi besar mujahadah, lagi besar apa yang kita dapat. Macam cari duit kan, lagi banyak mujahadah, lagi banyak income. Itu pun kadang belum tentu dapat. Tapi kalau buat zikir, fikir, lagi mujahadah, memang jamin dapat. Pasal jaminan ada. Cari rezeki, belum jamin rezeki dapat. Belum. Pasal dia bagi ma yasha, apa dia kenaki. Tapi dalam bab cari Allah Ta'ala, cari redha dia, cari fina wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subul. Dia bukan bagi sabil, dia bagi subul. Kalau syarah Jalan Qadri Chisti ni, subulana tu apa? Dia bagi subul asar, subul af'al, subul sifat, subul zat. Dia syarah. Wallazina jahadu fina, tapi syarat fina ke Allah Ta'ala. Dia akan buka semua jalan-jalan. Mujahadah tu lah, mujahadah tu lah yang susah tu. Pasal ada kat diri kita. Khalid, leka, lalai banyak kan. Sebut saya lah, wali-wali tak apa kan. Tapi nak mujahadah betul, duduk steady 5 minit, boleh 10 minit, kuat dah tu. Lepas tu tengah segar tu, okay. Kuat mujahadah itu. Dia tak mau 2 jam, 3 jam tak boleh. Tengok handset boleh 3 jam. Duduk zikir mujahadah tawajuh tak boleh 3 jam. 3 minit pun kena susah. Berapa saat dah habis. Itu banyak tu. Itu kena muhasabah. Siap lah. Berdoa dia. Babus salah. Babun Bibayani ahkami salah. Banyak kitab takdir macam tu lah. Kita tak tengok syarah dia pun, kita boleh syarah sendiri lah. Pasal dah biasa dengar kan. Ni bab pintu semayang. Kan terjemah yang tu pintu semayang. Isti'arah besar tu. Pasal apa panggil pintu? Pasal dia ibarat macam sebuah rumah
daripada satu tempat kita nak pindah ke tempat lain, nak masuk ke tempat lain tu mesti melalui satu bukaan. Yang bukaan tu dipanggil bab. Itulah pintu. Ni pintu ni nak masuk daripada mukadimah kepada solat. Masuklah dalam bab dia. Perintah Quran pun waqtul buyut min abwabiha. Datangilah rumah min abwabiha, daripada bab dia. Datang mesti ikut pintu. Satu nak masuk bab solat, takkan tiba-tiba solat sifat Nabi. Tengok bab dia lah. Nak solat, tuarah dulu. Nak tuarah, air dulu. Jangan pun walaupun sebut solat, memang dia sebut bab solat. Memang kitab fiqh ni, kalau tengok kitab Qurratul Ain dengan Fathul Mu'in ni, dia ada kitab lain sikit pada tertib kitab lain. Pasal kitab lain, dia akan mula babu taharah dulu. Semua kitab pergi tengok, semua macam tu. Fathul Mu'in tak? Habis mukadimah dia akan sebut babu solah. Solah dulu. Tapi dia tak pergi solah. Arkanus solah, salah satu asyarah ialah lis solah syurutun. Minha Al-wudu alat. Alat dia air, tak pun debu. Dia batas balik taharah je. Cara dia tu dia sebut solat. Itu bab dia, cara bab dia. Ia syar'an, solah ni syar'an, fi syar'i, aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Ni masuk bab solat terus ni. Memang dibagi definisi solat syar'ah. Untuk nama solat mesti ada aqwal dan af'al yang makhsusatun. Aqwal pasal ada bacaan yang makhsusah. Af'al qiyam, rukuk, sujud, duduk antara dua sujud yang makhsusah juga. Aqwal, af'al makhsusah yang muftatahatun bitakbir, dibuka, dimulakan dia, diiftitahkan dia dengan takbir. Wa muhtatamatun bitaslim, diselesai, dikhatam, ditutup dia dengan bagi salam. Jadi kalau takrif solat macam ni, sujud syukur, sujud tilawah di luar solat adalah solat. Siapa nak sujud syukur, takbir. Ada takbir, ada aqwal, af'al makhsusah, muhtatamatun bitaslim. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dia adalah solat. Kaedah kita memang definisi pun sujud syukur, sujud tilawah adalah solat. Di ahkam solat, syurut pun syurut solat. Menghadap kiblat, tutup aurat, yang ada najis, dia tak boleh sujud sebarang tempat. Kalau Abang Zul tu dia jawab, tak tahu lah pelik-pelik dia tu. Dia kata boleh sujud syukur di mana-mana. Walaupun tanpa wuduk, walaupun tanpa tutup aurat. Dia jawab, dah siapa suka nak sebut kata ini mengikut mazhab Maliki. Tak apalah, gagah je kan. Tak ada lah, seolah-olah macam mazhab Syafi'i kan. Tak boleh. Saya sebut dia, saya sampoi tak kira tu. Wasumiyat bizalik. Sekejap. Dinamakan solat ni bizalik, dengan demikian tu solat. Siapa solat dipanggil solat? Maksudnya aqwal ataupun sumiyat aqwal af'al makhsusah macam ni, sumiyat bizalik bisolah. Kalau lagi solat sumiyat bisolat ni nampak boleh ingat. Aqwal dan af'al macam ni, siapa dinamakan solat? Listimaliha ala salati lughatan, kerana melengkapi solat ini di atas solat, ataupun istimaliha, istimalnya aqwal af'al yang makhsusah macam ni, mula dengan takbir, tutup dengan salam. Istimal ala salati lughatan, di atas solah pada bahasa. Pasal dia ada solah pada bahasa, satulah dipanggil solat. Pasal memang kaedah kita pakai solat ni solat istilahi, dan tak dapat tidak ada solat mana lughawi. Apa munasabah solat istilahi ni dipakai di atas makna solat yang lughawi tu? Pasal dalam istilahi tu makna lughawi tu masih ada. Menurut bahasa dia kan. Pasal as-solat lughatan wahia, as-solatu lughatan ad-du'a. Dalam solat daripada awal sampai akhir ada doa. Doa tu dia lah talabu man fi rutbatil
sufli ilal ulwi. Permintaan daripada orang yang darjat martabat rendah kepada siapa yang duduk martabat tinggi. Itu orang panggil doa. Kalau perintah daripada orang tinggi martabat pada orang rendah martabat, itu dia panggil amar. Yang ada lamul amri, lamul doa. Doa tiba bawah ke atas, nisbah pangkat. Kalau amar, nahi, itu dia panggil atas ke bawah. Siapa yang tinggi martabat kepada orang rendah. Kalau suruhan, amar, larangan, nahi. Tapi kalau daripada bawah ke atas, suruhan pun doa, larangan pun doa. La tu'akhizna in nasina. Rabbi ighfir. Kita amar dia. Tak, bukan amar dia. Kita doa dia. Doa dia. Jadi istimal ala solah lughatan wa hiya ad-du'a. Satu, yang tu munasabah kenapa dinamakan istilahi itu, dinamakan perbuatan yang istilahi itu dengan makna yang ada pada lughawi. Pasal dalam istilahi itu makna lughawi itu masih ada. Kalau kita belajar dalam sejarah, salah satu subjek kalau kita ngaji Arab ni, antaranya kena ngaji sejarah tarikhul adab kan. Semua kita zaman lah ni pelajaran tu orang tak belajar dah kan. Zaman saya dulu belajar sekolah Arab kena belajar tu. Memang salah satu subjek ni belajar tarikh adab. Hampir setahun tu ada. Memang kena belajar tu. Buat apa tu? Supaya kita tahu asal usul kenapa datang Quran, kesan Quran, sebelum Quran apa, macam mana masa Quran datang, awal Islam, lepas Islam berkembang, zaman Umawi, Abbasi apa tu. Kita akan tengok pengaruh Quran datang ni antaranya mengubahkan makna lughawi asal Arab kepada makna istilahi yang dipakai dalam syariat. Itu peranan Quran. Faham tu Kelayu Wahabi sekarang ni. Fikir je. Dia pakai makna lughawi, kita pakai makna istilahi. Kita bid'ah. Kau bid'ah lughawi. Kami tak ada pakai bid'ah ni, melainkan setiap benda yang memang sesat betul, tak ada dalam waris syarak, orang panggil bid'ah. Itulah kami punya bid'ah. Bid'ah kami istilahi. Bid'ah empat lughawi. Faham ni kan? Siap. Wal mafrudatu ainiyatu khamsun. Masuk solat. Yang di fardu ainiyah, fardu ay al mafrudatu minas salawat. Maksudnya atau al salawatul mafrudatu, salawat yang difardukan, yang ainiyatu, yang fardu ain. Memang mudah gitulah. Khabar dia khamsun, 5. Fi kulli yaumin wa lailatin, pada setiap hari dan malam. Siap, mudah je. Wa ma'lumatun, di khamsun ni ma'lumatun lah, yang diketahui minad din bidarurah. Dia nak sebut tu pasal nak sebut kaedah ni. Bila semayang ni maklum fid din bidarurah, wa yakfuru jahiduha. Kafirlah siapa ingkarkan dia. Pasal kaedah jadi murtad. Wa man li ma'lumin daruratan jahat min dinina yuqtalu kufran laisa had. Penjuara. Siapa yang mengingkar apa yang maklum dalam agama, dibunuhkan dia dalam keadaan murtad. Maksudnya jadi murtad, diingkarkan apa yang nama maklum fid din bidarurah, murtad. Dia bukan hudud, tapi bunuh tu bukan pasal hudud, bunuh tu pasal murtad. So, keluar daripada agama Islam. Pasal dia ingkarkan maklum fid din bidarurah. Jadi antara maklum fid din bidarurah, arkan Islam, arkan iman, umum bahasanya tu. Yang tu maklum fid din bidarurah. Solat, puasa tu arkan Islam, arkan iman. Walam tajtami hadhil khamsu li ghairi nabiyina. Tak pernah kata dia berhimpun hadhil khamsu, 5 semayang waktu ini, li ghairi nabiyina, bagi lain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau kita baca kitab Muniyatul Musalli, dia cerita kan, Zuhur ni semayang siapa, Asar semayang siapa, Maghrib semayang siapa. Tu pun orang tak apa nak mengaji lah Muniyatul Musalli pun kan. Semayang siapa, kenapa,
Nabi Musa ni sembahyang macam ni, Nabi satu cerita tu. Kat kita semua rasul-rasul yang dulu sembahyang hanya satu-satu waktu khas saja yang fardu. Kat Rasulullah terhimpun 5 ni. Wa furidat. Selesai. Adalah Asyah dia tu. Subuh solat Adam, Zuhur Nabi Daud, Asar Nabi Sulaiman, Maghrib solat Yaqub, Isyak solat Yunus. Dia kata syarih akan sebut dalam awqat solat daripada kitab Rafi'i. Mesti ada cerita tu kenapa kan. Saya pun tak ambil endah kan. Kisah-kisah ni. Ya. Wa furidat lailatul Isra'i ba'da nubuwah bi ashri sinina wa salasati ashhurin lailatul sab'in wa ishrina min Rajab. Difardukan khamsu salawat ni lailatul Isra' pada malam Isra' ai wal Mi'raj lah. Tapi itulah Isra' mesti Mi'raj masuk sekali. Ba'da nubuwati furidat ba'da nubuwah, selepas daripada kenabian, selepas jadi nabi, maksudnya selepas terima wahyu. Bi ashri sinin, selepas daripada ba'da nubuwah, badal dia bi ashrin, ba'da kainan bi ashri sinin, selepas daripada lantik jadi nabi dengan selepas 10 tahun. Menurut bahasa terjemah mudah. Wa salasati ashhurin, 10 tahun 3 bulan. Ni pun atas zaman-zaman kira 10 tahun, 9 tahun. Ada yang kata 9 tahun, setahun sebelum hijrah. Itu khilaf buat tarikh siap. Dulu. Yang ni disebut siap takyin ni 10 tahun 3 bulan. Saya dikira sebab memang ada ulama kata Mekah ni 11 tahun, Madinah 12 tahun. Umum kita sebut Mekah 10, Madinah 13. Macam tu kan. Dari segi tarikh tu ada perbezaan pendapat. Dari segi nak kira-kira masa-masa tu. Macam pun itu macam mana? Ada benda yang tak je. Tapi kalau faham ni dia sebut jelas ni dia sebut masa tu setahun 3 bulan tu. Lailata sab'i wa ishrin min Rajab. Lam tajib subuhu yaumi tilkal lailah. Dan tak wajib sembahyang subuh hari tilkal lailah, malam tersebut. Malam Isra' tu Rasulullah sampai tu sebelum subuh. Subuh tu tak wajib lagi untuk Rasulullah sembahyang dan umat sembahyang. Pasal apa? Li adami ilmi bi kaifiyatiha, kerana ketiadaan ilmu dengan kaifiat dia. Rasulullah mula sembahyang Zuhur. Tu pun bukan dia sembahyang sendiri, Jibril datang ajar macam mana kaifiat nak sembahyang Zuhur. Yang ni pun kalau cerita-cerita bab ni kena faham. Selalu orang tanya, Rasulullah nak Isra' Mi'raj tu pun Jibril suruh berhenti kat sini sembahyang. Tu sembahyang apa? Itu sembahyang bukan atas syariat yang malam Lailatul Qadar. Malam Isra' Mi'raj tu. Yang tu syariat mangqablana. Syariat sebelum syariat khas untuk Rasulullah malam Isra' Mi'raj tu. Antara yang setengah ulama tafsir sebut, saya ngaji lewa ada tutup sebut, dia kata sembahyangnya Rasulullah dengan Jibril tempat-tempat dia singgah tu sampai kat Masjid Al-Aqsa pun sembahyang jemaah tu sembahyang yang tak ada sujud. Pasal syar'u man qablana, solat dia tak ada sujud lagi. Nak sujud tu sujud, tapi dalam solat tu tak ada sujud. Solat yang ada sujud ni memang khas untuk Rasulullah. Ada yang kata macam itulah. Habis-habis tak tahu, diam je. Wallahualam. Macam mana syar'u man qablana. Itu Rasulullah sebelum sembahyang fardu, antara kalau kita belajar tafsir, ayat Quran sebut wa minal laili fatahajjad bihi wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ayat suruh tahajud tu, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila. Qum lail tu sembahyang macam mana? Sembahyang ala syar'i man qablana, syariat Nabi Ibrahim.
Jadi syariat tu bukan macam mana syariat Isra' Mi'raj, bukan. Jadi subuh tu Rasulullah tak semayang mula-mula sekali Zuhur. Zuhur tu yang Jibril datang ajar. Tu pun sahabat tak semayang lagi. Tak semayang lagi. Rasulullah yang semayang. Jadi sampai 5 waktu. Esok tu Zuhur tu Jibril tak datang awal, dia datang akhir waktu, dekat-dekat nak asar. Dia kata jom semayang. Jibril yang ajar, Jibril jadi imam semayang. Habis semayang dia akan cerita, inilah habis waktu Zuhur. Kalau hari pertama tu masa Zuhur tu dia kata inilah mula waktu Zuhur. Jibril ajar macam tu ya, Rasulullah boleh cerita lah. Ni waktu gincir zawal tak zawal, zilum mislain, ghurub bisyamsi. Jibril ajar macam tu ya, Rasulullah boleh hurai. Dera tak dera. Sampai keluar ilmu falak. Kita cicit-cicit belajar ilmu falak. Rasulullah Jibril ajar macam tu je. Rasulullah boleh kenal lah macam mana menghadap kiblat. Dia boleh kenal kiblat dekat mana. Canggih kemahiran Rasulullah tu satu lah. Bahkan orang zaman dulu pun macam tu kemahiran dia. Tengok bulan bintang apa ilmu yang ada sekeliling pada dia, memudahkan dia untuk mengenal arah kiblat waktu semayang apa. Pakar sangat babak tu. So, ilmu zaman tu dia support dengan syariat yang ada. Zaman kita ni bila dah pakai alat, habis bodoh. Alat tak ada, elektrik tak ada, jam pun tak kerti nak tahu, nak nilai. Matahari ada pun tak kerti nak tengok jam pukul apa. Orang dulu kan ada jam di tangan, tapi tengok dia boleh tahu ni bulan apa, musim hujan, musim panas, angin bertiup tak bertiup, monsun barat daya nak boleh berjalan mana, musafir mana angin musim ni. Semua dalam otak dia. Yang kita kena tunggu lagi sebulan lagi bawa angin ni tiup ni bulan ni monsun ni. Terror dia. Kita mana ada. Ikut dan ni Qadah gitu ni. Semua dia orang berkira. Allah, satu dia orang mudah dapat akidah tauhid tu. Saya dia akan dapat pentadbiran ni mesti ada yang mengurus dia. Kita duk rasa kita urus. Macam alat-alat ni dia ganggu. Mulai saya tak tahu lah, saya sebut saya ni kan. Benda tu ganggu. Saya ngaji falak pun ngajilah pula macam ni. Tapi dah ada alat tu tak peduli lah ilmu tu. Patutnya ni kena-kena ni bulan Islam berapa, burus berapa, matahari ni selatan berapa, darjah berapa mil. Setiap hari kena faham. Memang ilmu tu ada, nak kira pun boleh. Tapi jadi tak peduli lah pasal tengok jadual badan. Orang dulu dia tak ada jadual tu, ya hari-hari berkira. Tengok jam ni bulan berapa. Sikit lah sana. Nak cerita tentang sejarah Isra' Mi'raj tu lah. Memang Zuhur tu, hari pertama tu Zuhur semayang, Rasulullah semayang awal waktu, 5 waktu. Jibril datang. Hari kedua Jibril datang akhir waktu. Hari ketiga tu baru Rasulullah dan para sahabat semayang dengan ajaran yang telah diajak oleh Jibril awal waktu dan akhir waktu. Satu kita belajar fiqah ni memang kena tempuh ayat atau bab awal waktu, akhir waktu, bila akhir, bila awal. Pasal apa? Pasal memang sunnah Rasulullah. Jibril datang mengajar. Cuma nak detail dia memang kena ngaji falak lah. Kita ilmu tu pun tak boleh lah, tak boleh pergi mana dah. Ilmu tu nak tambah subuh 8 minit apa. Nak tengok 18 darjah, tak boleh darjah kena kita nak masuk campur nak kelahi waktu pun tak boleh. Sikit lah sana. Satu kalau sebut semayang mula-mula kalau buat jadual kena susun Zuhur dulu, bukan subuh dulu. Kita sebut nombor telefon pun sebut macam mana? 24434 tak betul. Yang 443442. Benda tu. Maksudnya sebut Zuhur dulu. Siapa? Dia awalu salatin zuhirat atau mufuridat. Semayang mula-mula Zuhur, satu sebut Zuhur dulu. Satu dengan jadual sepatutnya Zuhur dulu. Pasal mula-mula semayang ialah Zuhur dulu. Kita yang tiba bangun pagi celik mata semayang Zuhur dulu. Dan ulama dulu dia berkira cara macam lain. Kita berkira asal celik mata je. Dia orang dengan celik sirah. Jadi bila tak ada kaifiat, Rasulullah tak semayang lagi pada subuh hari tersebut. Innama tajibul maktubatu, hanya saja wajib semayang maktubah ay mafruḍah
Ay salawatul khamsu, maksud maktubah ni salawatul khams ala kulli muslimin mukallafin ay balighin aqil. Mukallaf ni baligh aqil zakarin wa ghairihi dan ghairi zakar. Tahirin, mesti syarat dia tahir. Jadi tafriq dia fala tajibu, tak wajib dia solat ala kafirin asli wa sabi wa majnun wa muma alaih wa sakran fa'lan wa sakrana. Jadi tak wajib sembahyang dia tahu orang kafir asli. Kafir murtad wajib. Bila tapi tak sembahyang tak sah, melainkan dia kena masuk Islam. Sepanjang tempoh orang murtad, bila dia masuk Islam balik, dia wajib qada. Tapi kalau orang kafir asli dia masuk Islam, tak ada apa kena qada solat dia. Iyan tahu yughfar lahum ma qad salaf. Habis tak nama. Tapi kalau kafir murtad 3 tahun murtad, waktu masuk Islam balik 3 tahun tu sembahyang semua kena qada. Pasal dia bukan kafir asli, dia kafir murtadi. Alhamdulillah. Wa sabiyin, dan juga tak wajib solat atas sabi. Sabi itu atas diri dia tak wajib, tapi wajib atas wali dia menyuruh sabi. Majnun tak wajib pasal tak ada akal, dia tak hukum mukallaf. Jadi kafir asli dia pasal tak Islam, sabi pasal ghairu baligh, majnun pasal ghairu aqil, wa mughma alaih ghairu aqil, sakran pun ghairu aqil. Jadi fala bila ta'adin. Sakran ni syarat dia mabuk yang tak mutaaddi. Mabuk yang dia tak sengaja, tak melampau. Maksudnya dia tak sengaja mabuk. Kalau mabuk yang sengaja mabuk, dia mabukkan diri dia, berdosa sembahyang yang dia tinggal, dan taklif tu solat ada, dia kena menyesal di atas dia tak boleh sembahyang dalam waktu disebabkan mabuk yang mutaaddi. Kalau mabuk, maksudnya makan pinang, mabuk naik kereta ke, naik kapal terbang, mabuk tak sedar diri, nak suruh sembahyang tak boleh pasal duk mabuk lagi. Mabuk tu, masa mabuk tu tak boleh solat. Bila selesai mabuk kena nak solat. Tapi tak berdosa dia atas solat yang dia tinggal pasal dia sakran bila ta'adin. Beza dia kat situ je lah. Tapi kalau yang dia memang sengaja minum arak apa buat mabuk, lepas tu dengan sebab mabuk dia menyebabkan dia tak boleh solat, mabuk tu berdosa, tinggal solat tu berdosa, patutnya kena cari satu macam mana nak hilangkan mabuk tu. Tak boleh nak sembahyang tak boleh pasal dah mabuk yang bukan sedar dia sembahyang apa. Dia kena bagi hilang mabuk baru boleh solat, dan wajib taubat di atas dia sengaja memabukkan diri. Sebab mabuk ni dia secara dia ada kaid tu, ada mutaaddi dan ghairi mutaaddi. Macam jatuh talak pun disebut dalam kitab. Seorang suami dia mabuk, dia talak isteri dia, jatuh tak jatuh? Dia ada dobit tu. Kalau dia sakran bi ta'addi, jatuh talak walaupun disebut masa mabuk. Tapi kalau ghairi mutaaddi, makan pinang, oh tu pinang tu mabuk, lepas tu dia marah bini dia dalam keadaan mabuk makan pinang tu, tak itu talak pasal dia sakran bila ta'adin. Tapi kalau sengaja minum arak apa, mabuk, cerai bini, itu talak. Dia tengok muta'adin tak muta'adin. Li adami taklifihim, jadi la tajibu tu adami wujub kerana tak ada taklif. La ala haidin, dan tak wajib atas haid. Itu nak muqabil ataupun disebalik daripada tahir. Jadi wajib ala muslim mukallaf, jadi kafir tak kena, tak mukallaf di tahir, muqabil bagi tahir. Tak kena atas haid, orang yang sedang dalam keadaan haid, wa nufasa, dan orang yang nifas, yang memang nampak nifas. Ni ada bab dia kena mengaji khas pasal dia ada manik tu. Dia ada misi hatiha kerana ketidaksan solat minhuma daripada haid nufasa. Wala qada alaihima, dan tak ada qada alaihima di atas haid dan nufasa. Dia tak ada qada. Bal tajibu ala murtadin, bahkan bab idrak intiqali tu wajib qada ala murtadin atau orang murtad wa muta'addin bisakarin. Dan orang yang muta'addi dengan sebab benda yang mabuk kan. Ataupun bisakarin, bisukrin, macam itu, bisakrin, dengan sesuatu yang memabukkan. Baik. Wa yuqtalu ayyul muslimu, wa yuqtalu ayyul muslimi, baca macam tu. Kalau campur syarah dengan matan
dibunuh mana-mana orang Islam al-mukallaf at-tahir yuqtalu dibunuh haddan ala sabil had ala sabil hudud bidarbi unuq, bunuh pun dengan pancung tengkok, itu terjemah kita, dengan pukul tengkok, pancung tengkok. In akhrajaha, jika mengeluar oleh mukallaf tadi, manzukir tadi, al-maktubata, ha tu kembali pada maktubah, dia akhraja amidan, sengaja, an waqti jam'in, daripada waktu jamak. Yang ni dia sebut ukur hudud yang ada dalam masalah tarikis salah, keluar daripada waktu jamak. Ingkana, jika adalah ia waktu jamak, kalau semayang yang ada waktu jamak. Contoh ingkana tak ada depan tu. Ingkana kaslan, jika jadi bunuh masih hukum Islam dengan dia keluarkan daripada waktu jamak. Ingkana kaslan, jika adalah ia ikhraj tu kaslan, malas, ma i'tiqadi wujubiha, berserta dengan i'tiqad wajib. Tanya apa hukum sembahyang? Wajib. Sembahyang nak? Tak. Sembahyang? Tak nak. Siapa tak nak sembahyang? Malas. Bunuh. Ada tempoh-tempoh? Tak ada. Masa tu juga. Dan dobit dia waktu jamak. Zuhur tak sembahyang, boleh dakwa dah, boleh kurung, apa dia kata tahan reman, itulah bahasanya. Masuk asar tu, masuk maghrib, suruh dia sembahyang zuhur, sembahyang asar, qada. Tanya dia, wajib sembahyang? Wajib. Sembahyang? Tak nak. Tak nak. Keputusan dia, kalau tak nak sembahyang, pancung tengkok. Pancung lah, pancung. Itu kelah kita. Tapi tak boleh buat individu lah. Dia mesti siapa yang waliul amri. Bab ni lah, kalau Kelayu Wahabi, dia kata tak ada sembahyang qada. Memang lah. Mana ada sembahyang qada, tak ada nak qada. Mampu lah. Kena bunuh. Keluar daripada waktu sembahyang, kena bunuh. Mana nak ada sembahyang qada? Kalau nak Kelayu Wahabi lawak bodoh gitu boleh. Itu yang duk sibuk kata kena qada sembahyang dulu. Kalau sekarang dah taubat sekali pun kena qada. Pasal apa? Pasal dia tak mati, dia hidup lagi, qada lah. Itu kalau cerita macam lawak bodoh itulah. Ada pula dia kata kalau ngantuk, tidur, bangun, kena qada. Mabuk, sedar, kena qada. Tapi kalau sengaja tinggal tak kena qada, pasal tak ada nas. Kan bodoh tu, tak ada ijma' qiyas apa. Dia bodoh, dia tak boleh ambil faham itu. Kalau tidur yang tak berdosa tu pun kena qada, ni sengaja tak tidur, tak tidur sengaja tinggal sembahyang, tak kena qada. Tak pelik hukum. Okeylah. Dan dulu mula-mula dengan geng-geng Wahabi ni, dia bagi hujah, kata kelakar dia orang ni. Dia ambil faham. Memang kelakar gila. Kelakar gila. Dia cerita syarah, cerita bab qada sembahyang tu kita dengar. Lawak dengar macam budak bodoh kan. Dia tak ada nas, tak ada hadis. Bab haid pun dengar tu, geng-geng tu duduk ajar tu, dia kata orang perempuan haid pun boleh baca Quran. Pasal apa? Tak ada hadis yang sahih kata orang haid boleh baca Quran. Yang ada hadis la yaqra'ul junubu Quran. Orang junub tak boleh baca Quran. Hadis la taqra'ul haidu Quran. Orang haid tak boleh baca Quran. Hadis itu tak kuat. Hadis dhaif. Tapi hadis la yaqra'ul junubu Quran, yang tu hadis kuat. Jadi boleh orang haid pagi baca Quran. Pasal tak ada hadis yang melarang. Bodoh. Kalau junub pun tak boleh baca Quran. Dia tak boleh, dia sentot tu. Faham? Auzubillah. Tu baca dengan orang ni mengamuk je baca. Ilam yatub kasalam atiqadi wujubiha. Ilam yatub. Jadi yuktalu jika tak bertaubat. Taubat pun ba'dal istitabati, selepas daripada suruh taubat. Jadi faham tu orang tak sembahyang ni kalau dia biar suruh taubat. Cuma kita tak ada kuasa, buat cara tak ada kuasa kita lah. Yang nak buat potong kepala pun orang tak boleh lah tu. Tapi atas kuasa suruh amar ma'ruf nahi munkar tu ada, buatlah saya yang mungkin untuk suruh dia sembahyang dan bertaubat. Wa ala najbil istitabati la yadmanu man qatalahu qabla taubati lakinnahu ya'samu. Di atas wa in jaraina ala najbil istitabah.
Dan di atas kata sunatnya suruh taubat. Jadi nak boleh potong kepala tu selepas daripada suruh taubat. Di atas sunatnya suruh taubat ni la yadmanu, tak kena doman, maksudnya tak kena hukum apa tu istilahnya, tak kena hukum qisas, tak kena bayar diat apa seumpamanya. Man qatalahu qabla taubati, siapa yang membunuh akan tahu tu tarikat solah lah, faham dia? Al-mukhrij solat, mukhrij solat, faham ada akhraja, orang yang keluarkan solat ni daripada waktu. Orang ni dia bunuh dia qabla taubati, sebelum daripada taubat. Tak ada siapa suruh dia taubat, tu pergi bunuh. Tak kena kisos, tak kena bayar diat. Siapa? Termasuk dalam istilahnya bunuh orang yang memang dalam syarak halalkan untuk darah dia dibunuh, untuk dia dibunuh. Tu saya dulu memang dalam bunyi ekstrim sikit lah. Saya kata apa, kalau kita tengah buat kereta, tengok maghrib-maghrib, kita musafir, boleh jamak semayang kan. Tengok duduk bawah lampu tu, dah masuk isyak. Tengok daripada petang, kalau masuk isyak tu, isyak panjang lagi, nak subuh tak boleh lagi kan. Ni keluar waktu jamak ni. Main zuhur, kita main maghrib ni, nak main maghrib ni. Betul masuk maghrib, tengok-tengok anu duduk bawah tiang, bawah lampu, tak semayang, asar dengan zuhur tu, kita tanggung situ lah kan. Maghrib memang tak semayang lah. Bawa kereta langgar je. Ayat tu bunyi ganas sikit kan. Macam menggalak kan supaya bunuh orang. Kalau ada lah orang pakat buat macam tu, pakat tak duduk bawah lampu. Takut dia orang. Lalu je kereta, lagi bingung langgar lampu kereta. Cuma berdosa pasal kita istilahnya langkah mengambil alih tugasan yang diberi pada pemerintah, yang kita ambil, sedangkan kita bukan pemerintah. Istilahnya gitulah. Satu orang mencuri, kita potong tangan. Tak berdosa potong tangan itu, tapi berdosa di atas kita membuat urusan yang bukan urusan kita. Nak kata tak berdosa langsung tu tak juga. Salah juga istilahnya. Bertindak luar daripada bidang kuasa. Istilahnya itu. Jadi dicah salah pula kita pasal bertindak di luar daripada bidang kuasa kita. Cik pasal je kan. Baik, yang kaedah kita ikhbarul hukumiyah, cerita. Ni kita. Cerita je. Dan cerita tu pergi ancam bagi orang takut dengar. Itu ya. Kalau mati-mati kataknya, mati katak. Cuma masih Muslim lah. Itu kaedah kalau kita sebut dalam bentuk ganas itu kan. Kalau kita sebut macam mana? Allah sayang kita. Mudah Allah Ta'ala ampunkan mereka, hidayah mereka. Doa mereka banyak-banyak sebelum dah nak bagi hidayah. Itu kaedah Allahumma ighfir li ummati Muhammad SAW. Supaya kita ada perasaan kasih sayang dengan orang. Ajar tu lagi baik. Ajar macam ajar saya sebut dia ganas tu. Tapi dulu saya ajar macam tu. Ya kalau ngajar dulu langgar ya buat tu. Saya punya bahasa dulu memang ngajar macam tu. Jatuh dia jadi ganas tu. Cengih. Dia tak mau perasaan apa, kasih sayang. Kasih sayang apa? Allah pun tak sayang kat dia. Yang betul pun salah kan, besar kan. Nak menunjukkan dosa tu besar, itu dia tujuan dia. Supaya kita jangan anggap ringan benda tu. Memang kalau saya nak kata gini, pasal kalau orang yang tak semayang, kalau dia dengar tu, dia rasa macam mana? So tak semayang, sampai boleh kena langgar mampu gitu ya. Takut dia. Tapi kalau kata Allah Maha Mengampun, kita doa lah supaya daya dia semua relax. Masalah ampun kita. Memang kaedah dia ada beza istilah tarhib tu kan. Jadi nak bagi dia tarhib, bagi dia gerun tu, bagi ayat. Anak muda ni bagi. Hampa ni kalau tengah lepak bawah lampu tengah malam ke apa, kena langgar orang mati perih, nanti kata. Awal mahkamah pun kat dunia hampa boleh dakwa mahkamah, hampa menang, penjarakan orang. Ni akhirat esok rupanya hampa lah bankrupt. Pasal dia buat tu tak salah pada dia. Pasal hampa ni halal darah untuk dibunuh. Untuk tarhib macam tu. Untuk tarhib. Itu ada tempat kena tarhib, ada tempat kena tarhib. Kena tengok lah. Kena tengok. Yang tu nak cari, kena tengok tu, hak tu nak cari hikmah tu susah sikit kan. Tapi kalau duk tengok lah nisbah kesan, orang yang jenis ketegak-ketegak ni kadang bagi tarhib macam tu. Takut kan dia boleh bunuh dia dengar, macam tu tahap kita.
Bubuh lah kata, lagi hina daripada babi duduk tepi jalan tu. Hina daripada kerbau orang jalan duduk tepi jalan tu. Kalau langgar, kalau kawasan kampung, kita salah pasal kawasan kampung. Tapi kalau hampa mati langgar, tak ada apa-apa nilai kat hampa. Tak ada kena diat, tak ada kena apa, kisos. Hampa lagi hina daripada lembu duduk tepi jalan. Bagi ayat tu kena tunduk. Tu tempat targhib tu kena tengok dah. Sikit situ. Wa yuqtalu kufran in taraka jahidan wujubaha. Dan dibunuhkan kan dia tarikus solah tadi. Kufran yuqtalu kufran ay yuqtalu ala sabilil kufri, dia atas jalan kufur. Baca li ajli apa? Yuqtalu kufran, dibunuh kerana kufur. In tarakaha, jika meninggal ia, mukhrij tadi ataupun tarikus solah tadi, solat dia taraka jahidan, hal keadaan dia engkarkan wujubaha, akan wajibnya. Mafhum lagi jahid. Tanya apa sebab kau sembahyang? Sembahyang tak wajib. Suka hati aku lah nak sembahyang tak sembahyang. Memanglah suka hati. Sembahyang wajib tak wajib? Sembahyang ni wajib. Siapa nak buat, buat lah. Tak buat tak apalah. Sembahyang ni wajib tak wajib? Bagi dia keluar hukum tu. Juhud aja, tarik balik. Dia tak mahu taubat, boleh bunuh. Dan bunuh tu hukum kufur. Jadi fala yughsalu wala yusalla alaih, tak dimandikan dia dan tak disembahyangkan dia. Siap. Hukum tarikus salat. Wa yubadaru man marra bi fa'itin. Ada salat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbana wa nawwir arda min al-shamsi ka wa lana wa rahmatika.